Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali lagi sekali dalam kelas kimia tanpa dinding. Okey. Kali ni kita akan proceed dengan topik kita ataupun subtopik kita yang terakhir untuk jadual berkala unsur. Okey. Apa saja yang berada pada periodic table kita atau jadual berkala unsur telah kita pelajari. Sekarang tinggal bahagian yang terakhir yang agak penting dan sangat penting untuk awak ketahui, iaitu jadual berkala unsur bahagian unsur-unsur peralihan ataupun transition method. Alright. Transition method atau nama lainnya adalah unsur-unsur peralihan. Apa itu unsur-unsur peralihan? Kenapa dia diberi nama sebagai unsur-unsur peralihan? Adakah disebabkan oleh peralihan kuasa ataupun peralihan bentuk atau peralihan tenaga? Okay, kita akan tengok kenapa ia dipanggil sebagai unsur-unsur peralihan. Okay, let's check out the first slide. Okey, sebelum tu, untuk topik ini, awak akan dapat 3 benda, iaitu mengenal pasti kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur, menjelaskan dengan contoh ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan, dan menyenaraikan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Baik. Sekarang cikgu nak awak keluarkan periodic table awak dan letak di atas meja depan mata awak. Okey. Dah dapat periodic table awak? Okey, so sekarang kita sambung dengan apa itu unsur-unsur peralihan. Let's check out. Okey, di manakah terletaknya unsur-unsur peralihan? Okey, di sini. Okey, siap. Saya letak tukar monitor. Unsur-unsur peralihan terletak di tengah-tengah. Okey. Antara kumpulan 2 dan kumpulan 13, di tengah-tengah level yang rendah ini, kita panggil dia sebagai unsur-unsur peralihan. Segala-galanya termasuklah siri lantanda dan siri aktinida. Okey. Termasuklah kedua-dua siri ini, kita namakan dia sebagai unsur-unsur peralihan. Contoh unsur-unsur peralihan yang popular adalah manganis yang selalu kita jumpa. Kita juga ada copper dan juga zinc yang selalu kita guna. Tak lupa juga kepada silver, okey, ataupun argent. Ini antara unsur-unsur yang selalu kita guna di dalam eksperimen dalam amal. Okey. Sekarang kita dah tahu di mana kedudukan unsur-unsur peralihan. Mari kita belajar lebih lagi berkaitan unsur-unsur peralihan. Let's check out. Pengenalan. Dah tahu dia duduk dekat mana, kita kena tahu latar belakang dia macam mana. Kita kena tahu dia sekolah mana, nama apa, kita kena tahu. Itu normal lah, kita nak buat sesi pengenalan kan. Umur dia mana, everything apa semua kan. So sekarang kita melakukan sesi perkenalan dengan unsur-unsur peralihan. Okey, unsur-unsur peralihan ialah unsur-unsur yang terletak antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala. Jadi saya cakap lah. Okay, kemudian unsur-unsur peralihan adalah jauh kurang aktif berbanding dengan logam alkali 1. Maknanya unsur-unsur peralihan ini tidak seaktif unsur-unsur kumpulan 1, iaitu logam alkali. Kemudian mereka tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen seperti logam-logam alkali. Maknanya kalau awak letak zinc dalam air, tindak balas dia sangat lambat. Besi awak letak dekat air, proses orang panggil apa? Pengkaratan
Okay, pengkaratan. Karat tu kan. Okay. Pengkaratan itu berlaku dalam masa yang sangat lama. Okay. That's why dia kata kat sini tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen. Bertindak dengan air dan oksigen tetapi mengambil masa yang sangat lama. Okay, dah tahu sedikit latar belakang. Sekarang kalau awak nak kenal pasangan, awak kena tahu ciri-ciri fizikal dia kan. Mestilah kalau yang perempuan nak yang handsome, nak yang tinggi, kulit putih, ya kan ada yang suka kulit sawo matang. Tapi sawo matang pun okey. Kalau lelaki pula mesti nak yang muka bujur sirih, mata besar. Apa lagi? Kalau boleh ada dimple, ada lesung pipi, itu bonus kan. Itu benda-benda ciri-ciri fizikal yang awak suka, yang awak nampak, yang awak suka dekat pasangan awak. Tapi kita kena tahu juga, kita kena tahu ciri-ciri fizikal atau sifat-sifat fizik bagi unsur peralihan. Sebab awak nak bercinta dengan unsur peralihan ni, jadi awak kena tahu sifat-sifat fizik unsur peralihan. Okey, yang pertama, sifat fizik unsur peralihan yang pertama adalah takat lebur dan takat didih yang tinggi. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Kenapa takat lebur dan takat didih yang tinggi? Sebab tarikan antara nukleus dengan petala terakhir sangat kuat. Jadi, dia perlukan tenaga yang banyak untuk memastikan takat lebur dan takat didih dia tinggi. Dia perlukan tenaga yang banyak untuk memastikan partikel ataupun zarah-zarah antara satu sama lain dalam elemen itu, dalam unsur itu boleh terpisah. Jadi itu yang menyebabkan takat lebur dan takat didih dia tinggi. Yang kedua iaitu keras. Okey, kita ada apa kat sini tadi? Kita ada zinc. Zinc keras tak? Awak cuba ambil zinc, awak ketuk. Keras kan? Silver. Awak ada rantai silver, awak cuba picit, boleh dilembik? Tak boleh kan? Itu antara ciri-ciri dia keras. Satu lagi kita ada apa? Gold. Dekat sini kita ada emas. Emas termasuk dalam unsur peralihan. Ada rantai emas. Awak picit rantai emas tu, boleh picit? Tak boleh sebab dia keras. Okay, next. Ketumpatan yang tinggi bermakna dia berat. Okay, isi padu dia pejal. Dia punya structure dia penuh. Okay. Kiranya kalau dalam versi manusia, dia gemuk-gemuk betul. Dia gemuk dengan isi. Dia bukan gemuk air. Dia ketumpatan dia tinggi. Next adalah konduktor elektrik yang baik. Bermakna dia boleh menghubungkan tenaga elektrik. Kenapa? Dekat mana kita guna? Adalah untuk unsur copper. Kuprum ini selalu digunakan bagi menghubungkan tenaga elektrik. Kalau awak tengok dekat dalam wire-wire kita tu, awak buka selinap wire, awak akan tengok ada satu besi yang berwarna bukan silver, dia berwarna keperang-perangan macam tu. Okey. Itu sebenarnya adalah copper. Dia bertujuan untuk menjadi konduktor elektrik. Okay, next adalah kekuatan tegangan yang tinggi. Dia mampu berhadapan dengan stres. Okey, dia mampu untuk berhadapan dengan depression, dengan segala tekanan yang diberikan. Macam itulah. Maknanya dia mampu untuk berhadapan dengan pressure yang tinggi. Kemudian, ini kegemaran wanita. Tak mampu dinafikan lagi. Permukaan dia berkilau. Okey, berkilau. Ada ke perempuan yang tak suka emas? Mesti semua perempuan suka emas. Emas bentuk dia berkilau. Awak nampakkan dia shining-shining. Bila awak letak emas awak dekat tengah panas, awak nampak dia shining-shining. Untuk pengetahuan awak, diamond tu ataupun grafit tu, dia juga adalah unsur peralihan sebab dia berkilau-kilau. Okey.
Kemudian dia ada sifat mulur. Okey, sifat mulur ini. Dan dia juga boleh ditempa. Maknanya dia boleh dibuat bentuk. Okey. Macam kita tahu rantai emas kita ni asalnya adalah ketulan-ketulan batu emas, tapi dia boleh dibentuk. Jadilah pelbagai jenis design. Okey. Awak punya gelang emas ada macam-macam jenis design. Okay, itu yang kita kata dia ditempa. Okey, so far faham dengan unsur-unsur sifat-sifat fizik dia. Awak dah tahu dia cantik ke tak. Awak dah tahu macam mana keadaan dia. Takat lebur, takat gigih dia macam mana. Okey. Conductivity dia macam mana. Okey, awak dah tahu semua. Next, kita beralih kepada ciri-ciri istimewa unsur-unsur peralihan. Okey. Berbanding unsur-unsur lain yang berada di dalam jadual berkala unsur, unsur peralihan adalah unsur yang paling istimewa. Kenapa dia istimewa? Okay, kita akan tengok kenapa dia istimewa. Dia macam dalam 1000 wanita yang paling istimewa adalah wanita yang menjaga auratnya, yang menjaga akhlaknya. Jadi, unsur-unsur peralihan adalah wanita-wanita yang menjaga auratnya, yang menjaga akhlaknya. Got it? Okey, kita masuk tazkirah Islam sedikit. Okey, sekarang kita tengok ciri-ciri istimewa yang ada pada unsur peralihan. Yang pertama adalah membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Okey, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Yang kedua, okey, ini saya akan terangkan lagi. Yang kedua adalah menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatian. Ini pun saya akan tunjuk di next slide. Okay, yang ketiga, membentuk ion kompleks. Okay, ion kompleks ni tak ada dalam silibus awak, tapi untuk pengetahuan awak saja. Dan yang keempat, bertindak sebagai mangkin. Okay. Atau dalam bahasa Inggeris dia, saya suka nama bahasa Inggeris dia, catalyst. Okay. Dia bertindak sebagai catalyst. Saya pakai nama catalyst ya. Dia bertindak sebagai catalyst. Catalyst ini adalah satu-satunya saya dah pernah sebut dalam eksperimen sebelum-sebelum ni, di mana kita perlukan sesuatu untuk menaikkan semangat. Kita perlukan sesuatu untuk meningkatkan lagi penghasilan kita. Okay. Catalyst adalah sesuatu benda itu. Sesuatu benda itu apa yang kita kata sebagai pemangkin semangat kita, yang memberi semangat kita, itu kita namakan sebagai catalyst ataupun mangkin. Okay. Macam dalam kehidupan kita, apa yang menyebabkan awak semangat nak pergi ke sekolah? Kawan-kawan. Okay, contohlah, kawan-kawan awak yang menyebabkan awak rasa semangat awak nak pergi sekolah. Jadi kawan-kawan awak itu adalah catalyst awak untuk ke sekolah. Apa yang memberi semangat dekat awak untuk berpuasa sepanjang 1 bulan? Semangatnya adalah mak bapak awak ada janji, kata awak puasa sebulan lengkap dengan khatam Al-Quran, awak akan dapat RM100. Jadi RM100 itulah sebagai mangkin awak ataupun catalyst awak. Okay. Dekat sini saya tunjuk antara catalyst ataupun mangkin yang sangat popular, yang selalu digunakan, yang awak akan jumpa lepas ni dalam topik-topik yang seterusnya. Yang pertama adalah vanadium 5 oksida. Okay, vanadium 5 oksida ni digunakan dalam proses sentuh. Okay, proses sentuh. Proses sentuh, kalau tak silap saya, digunakan dalam penghasilan hidroklorik sulfuric acid. Okay, acid sulfur. Kemudian kita ada besi dalam proses haba. Dan kita ada nikel dalam proses penghidrogenan alkena. Okay, nikel ini awak akan belajar dalam tingkatan 5 dalam topik karbon. Okay, hidrokarbon. Saya dah terang dekat awak pasal hidrokarbon sedikit kan. Okay, jadi akan ada beberapa proses yang akan menggunakan nikel untuk penghidrogenan alkena. Dan yang terakhir adalah platinum dalam proses Ostwald. Okay, Ostwald.
Okay, tugas awak sekarang, okay, ni kita sambil-sambil bagi tugas Tugas awak sekarang, saya nak awak cari proses sentuh, proses haba dan proses Oswald ni, apa dia? Okay, apa dia ketiga-tiga proses ni, dan tolong postkan awak punya jawapan pada Padlet masing-masing. Jadi Padlet yang saya dah bagi link tu, awak buat sebagaimana yang saya dah bagi arahan dan awak letak jawapan untuk ketiga-tiga proses. Okay? Akan ada due date, nanti saya akan bagi terang. Next, kita tengok. Okay, tadi saya cakap apa? Saya akan terangkan awak unsur-unsur peralihan ni istimewa di dalam membentuk ion atau sebatian berwarna. Okay, here dia. Unsur-unsur peralihan mempunyai ion berwarna. Fe2+. Fe ni apa? Ferrum. Ferrum ni apa? Besi. Okey, besi. Ferrum 2+, warna dia adalah hijau. Kalau ferrum 3+, warna dia adalah perak. Kalau chromium 3+, warna dia hijau. Manganese 2+, warna dia merah jambu. Ni perempuan suka ni. Yang kita ada copper 2+, warna dia biru. Sebab kita tak ada dalam makmal dan kelas kita adalah kelas tanpa dinding, jadi terbatallah niat saya untuk menunjukkan awak warna-warna ini. Ikutkan sebenarnya saya nak tunjukkan awak warna-warna bahan-bahan ni, tapi tak dapat. Saya nak buat dalam slide pun saya terlupa tu. Jadi it's okay. Cukup untuk awak tahu warna-warna ni. Dan untuk lebih jelas, awak boleh je Google. Okay, Google warna-warna dia, awak akan nampak. Unsur-unsur peralihan ni sangat cantik sebab dia pelbagai warna. Saya suka tengok. Unsur peralihan ni istimewa. Okay, next. Unsur-unsur peralihan menunjukkan pelbagai keadaan pengoksidaan. Okay, kita tengok kat sini. Ferrum ada 2+, ada 3+. Okay, kenapa dia ada 2? Dia ada ionization yang berbeza. Okay, inilah sebab dia ada pelbagai keadaan pengoksidaan. Ini yang menunjukkan dia special. Kalau contoh kita ada Na, Na+. Kalau Cl, minus. Kalau kita ada kalsium, Ca2+. Nombor dia yang ke atas tu konsisten. Tetapi untuk unsur peralihan, dia boleh ada 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ini yang popular digunakan. Saya tak bagi yang lain lah, saya bagi yang popular je. Kita ada ferrum. Ferrum selalunya 2+ dengan 3+. Kalau copper, kita ada plus dengan 2+. Kalau manganese ni extra sikit. Dia ada 2+, 4+, 6+, and 7+. Setiap plus-plus ni akan menjadikan dia berbeza. Okay? Dia menjadi berbeza keadaan dia. Kegunaan dia juga berbeza. Itu saja untuk kali ini. Okey, jadi tugas awak tadi adalah untuk mengenal pasti proses-proses sentuh, proses haba and proses Oswald ini apa dan berikan jawapan pada ruangan Padlet masing-masing. Okey, bawah nama awak masing-masing untuk awak letak apa dia jawapan-jawapan untuk soalan tu. Okey, itu saja untuk unsur-unsur peralihan dan itu saja untuk jadual berkala unsur. Kita habis topik 4. Alright, kita akan buat lepas ni, kita akan buat kelas untuk jawab beberapa soalan yang berdasarkan unsur-unsur peralihan. Dan saya akan petik daripada soalan-soalan pasil dan soalan-soalan percubaan. Jadi itu saja daripada saya. Sebarang persoalan boleh directly komen dekat bawah, dekat bahagian ruangan komen. Saya akan baca dan saya akan komen dekat awak. Dan kalau tak nak letakkan ruangan komen, awak boleh terus directly PM saya dekat WhatsApp atau Telegram untuk sebarang penjelasan. Jangan takut saya tak makan orang. Jadi, tanya saja soalan. Kalau awak tak nak tanya dekat situ, awak nak tanya dekat Padlet awak pun boleh, tak masalah. Kita dah ada banyak platform untuk awak bertanya. Yang penting awak bertanya sahaja. Okay, itu saja daripada saya. Seandainya ada persoalan, teruskan bertanya dan stay safe, stay healthy, stay at home.
Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali lagi sekali dalam kelas kimia tanpa dinding. Okey. Kali ni kita akan proceed dengan topik kita ataupun subtopik kita yang terakhir untuk jadual berkala unsur. Okey. Apa saja yang berada pada periodic table kita atau jadual berkala unsur telah kita pelajari. Sekarang tinggal bahagian yang terakhir yang agak penting dan sangat penting untuk awak ketahui, iaitu jadual berkala unsur bahagian unsur-unsur peralihan ataupun transition method. Alright. Transition method atau nama lainnya adalah unsur-unsur peralihan. Apa itu unsur-unsur peralihan? Kenapa dia diberi nama sebagai unsur-unsur peralihan? Adakah disebabkan oleh peralihan kuasa ataupun peralihan bentuk atau peralihan tenaga? Kita akan tengok kenapa ia dipanggil sebagai unsur-unsur peralihan. Okay, let's check out the first slide. Okay, sebelum tu, untuk topik ini, awak akan dapat 3 benda, iaitu mengenal pasti kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur, menjelaskan dengan contoh ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan, dan menyenaraikan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Baik. Sekarang cikgu nak awak keluarkan periodic table awak dan letak di atas meja depan mata awak. Okey. Dah dapat periodic table awak? Okey, so sekarang kita sambung dengan apa itu unsur-unsur peralihan. Let's check out. Okey, di manakah terletaknya unsur-unsur peralihan? Okey, di sini. Okey, siap. Saya letak tukar monitor. Unsur-unsur peralihan terletak di tengah-tengah. Okey. Antara kumpulan 2 dan kumpulan 13, di tengah-tengah level yang rendah ini, kita panggil dia sebagai unsur-unsur peralihan. Segala-galanya termasuklah siri lantanda dan siri aktinda. Okey. Termasuklah kedua-dua siri ini, kita namakan dia sebagai unsur-unsur peralihan. Contoh unsur-unsur peralihan yang popular adalah manganis yang selalu kita jumpa. Kita juga ada copper dan juga zinc yang selalu kita guna. Tak lupa juga kepada silver, okey, ataupun argent. Ini antara unsur-unsur yang selalu kita guna di dalam eksperimen dalam amal. Okey. Sekarang kita dah tahu di mana kedudukan unsur-unsur peralihan. Mari kita belajar lebih lagi berkaitan unsur-unsur peralihan. Let's check out. Pengenalan. Dah tahu dia duduk dekat mana, kita kena tahu latar belakang dia macam mana. Kita kena tahu dia sekolah mana, nama apa, kita kena tahu. Itu normal lah, kita nak buat sesi pengenalan kan. Umur dia mana, everything apa semua kan. So sekarang kita melakukan sesi perkenalan dengan unsur-unsur peralihan. Okey, unsur-unsur peralihan ialah unsur-unsur yang terletak antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala. Jadi saya cakap lah. Okay, kemudian unsur-unsur peralihan adalah jauh kurang aktif berbanding dengan logam alkali 1. Maknanya unsur-unsur peralihan ni tidak seaktif unsur-unsur kumpulan 1, iaitu logam alkali. Kemudian, mereka tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen seperti logam-logam alkali. Maknanya, kalau awak letak zinc dalam air, tindak balas dia sangat lambat. Besi, awak letak dekat air, proses
orang panggil apa? Pengkaratan. Okay, pengkaratan. Karat tu kan. Okay. Pengkaratan itu berlaku dalam masa yang sangat lama. Okay. That's why dia kata kat sini tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen. Bertindak dengan air dan oksigen tetapi mengambil masa yang sangat lama. Okey, dah tahu sedikit latar belakang. Sekarang kalau awak nak kenal pasangan, awak kena tahu ciri-ciri fizikal dia kan. Mestilah kalau yang perempuan nak yang handsome, nak yang tinggi, kulit putih, ya. Kan ada yang suka kulit sawo matang. Tapi sawo matang pun okey. Kalau lelaki pula mesti nak yang muka bojo sirih, mata besar. Apa lagi? Kalau boleh ada dimple, ada lesung pipi, itu bonus kan. Itu benda-benda ciri-ciri fizikal yang awak suka, yang awak nampak, yang awak suka dekat pasangan awak. Tapi kita kena tahu juga, kita kena tahu ciri-ciri fizikal atau sifat-sifat fizik bagi unsur peralihan. Sebab awak nak bercinta dengan unsur peralihan ni, jadi awak kena tahu sifat-sifat fizik unsur peralihan. Okey, yang pertama, sifat fizik unsur peralihan yang pertama adalah takat lebur dan takat didih yang tinggi. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Kenapa takat lebur dan takat didih yang tinggi? Sebab tarikan antara nukleus dengan petala terakhir sangat kuat. Jadi, dia perlukan tenaga yang banyak untuk memastikan takat lebur dan takat didih dia tinggi. Dia perlukan tenaga yang banyak untuk memastikan partikel ataupun zarah-zarah antara satu sama lain dalam elemen itu, dalam unsur itu boleh terpisah. Jadi itu yang menyebabkan takat lebur dan takat didih dia tinggi. Yang kedua iaitu keras. Okey, kita ada apa kat sini tadi? Kita ada zinc. Zinc keras tak? Awak cuba ambil zinc, awak ketuk. Keras kan? Silver. Awak ada rantai silver, awak cuba picit, boleh dilembik? Tak boleh kan? Itu antara ciri-ciri dia keras. Satu lagi kita ada apa? Gold. Dekat sini kita ada emas. Emas termasuk dalam unsur peralihan. Ada rantai emas. Awak picit rantai emas tu, boleh picit? Tak boleh sebab dia keras. Okay, next. Ketumpatan yang tinggi bermakna dia berat. Okay, isi padu dia pejal. Dia punya structure dia penuh. Okay. Kiranya kalau dalam versi manusia, dia gemuk-gemuk betul. Dia gemuk dengan isi. Dia bukan gemuk air. Dia ketumpatan dia tinggi. Next adalah konduktor elektrik yang baik. Bermakna dia boleh menghubungkan tenaga elektrik. Kenapa? Dekat mana kita guna? Adalah untuk unsur copper. Kuprum ini selalu digunakan bagi menghubungkan tenaga elektrik. Kalau awak tengok dekat dalam wire-wire kita tu, awak buka selinap wire, awak akan tengok ada satu besi yang berwarna bukan silver, dia berwarna keperang-perangan macam tu. Okey. Itu sebenarnya adalah copper. Dia bertujuan untuk menjadi konduktor elektrik. Okay, next adalah kekuatan tegangan yang tinggi. Dia mampu berhadapan dengan stres. Okey, dia mampu untuk berhadapan dengan depression, dengan segala tekanan yang diberikan. Macam itulah. Maknanya dia mampu untuk berhadapan dengan pressure yang tinggi. Kemudian, ini kegemaran wanita. Tak mampu dinafikan lagi. Permukaan dia berkilau. Okey, berkilau. Ada ke perempuan yang tak suka emas? Mesti semua perempuan suka emas. Emas bentuk dia berkilau. Awak nampakkan dia shining-shining. Bila awak letak emas awak dekat tengah panas, awak nampak dia shining-shining. Untuk pengetahuan awak, diamond tu ataupun grafit tu, dia juga adalah
unsur peralihan sebab dia berkilau. Okey. Kemudian dia ada sifat mulut. Okey, sifat mulut ini dan dia juga boleh ditempa. Maknanya dia boleh dibuat bentuk. Okey. Macam kita tahu rantai emas kita ni asalnya adalah ketulang-ketulang batu emas, tapi dia boleh dibentuk. Jadilah pelbagai jenis design. Okey. Awak punya gelang emas ada macam-macam jenis design. Okay, itu yang kita kata dia ditempa. Okey, so far faham dengan unsur-unsur sifat-sifat fizik dia. Awak dah tahu dia cantik ke tak. Awak dah tahu macam mana keadaan dia. Takat lebur, takat didih dia macam mana. Okey. Conductivity dia macam mana. Okey, awak dah tahu semua. Next, kita beralih kepada ciri-ciri istimewa unsur-unsur peralihan. Okey. Berbanding unsur-unsur lain yang berada di dalam jadual berkala unsur peralihan adalah unsur yang paling istimewa. Kenapa dia istimewa? Okay, kita akan tengok kenapa dia istimewa. Dia macam dalam 1000 wanita yang paling istimewa adalah wanita yang menjaga auratnya, yang menjaga akhlaknya. Jadi, unsur-unsur peralihan adalah wanita-wanita yang menjaga auratnya, yang menjaga akhlaknya. Got it? Okey, kita masuk tazkirah Islam sedikit. Okey, sekarang kita tengok ciri-ciri istimewa yang ada pada unsur peralihan. Yang pertama adalah membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Okey, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Yang kedua, okey, ini saya akan terangkan lagi. Yang kedua adalah menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatian. Ini pun saya akan tunjuk di next slide. Okay, yang ketiga, membentuk ion kompleks. Okay, ion kompleks ni tak ada dalam silibus awak, tapi untuk pengetahuan awak saja. Dan yang keempat, bertindak sebagai mangkin. Okay. Atau dalam bahasa Inggeris dia, saya suka nama bahasa Inggeris dia, catalyst. Okay. Dia bertindak sebagai catalyst. Saya pakai nama catalyst ya. Dia bertindak sebagai catalyst. Catalyst ini adalah satu-satunya saya dah pernah sebut dalam eksperimen sebelum-sebelum ni, di mana kita perlukan sesuatu untuk menaikkan semangat. Kita perlukan sesuatu untuk meningkatkan lagi penghasilan kita. Okay. Catalyst adalah sesuatu benda itu. Sesuatu benda itu apa yang kita kata sebagai pemangkin semangat kita, yang memberi semangat kita, itu kita namakan sebagai catalyst ataupun mangkin. Okay. Macam dalam kehidupan kita, apa yang menyebabkan awak semangat nak pergi ke sekolah? Kawan-kawan. Okay, contohlah, kawan-kawan awak yang menyebabkan awak rasa semangat awak nak pergi sekolah. Jadi kawan-kawan awak itu adalah catalyst awak untuk ke sekolah. Apa yang memberi semangat dekat awak untuk berpuasa sepanjang 1 bulan? Semangatnya adalah mak bapak awak ada janji, kata awak puasa sebulan lengkap dengan khatam Al-Quran, awak akan dapat RM100. Jadi RM100 itulah sebagai mangkin awak ataupun catalyst awak. Okay. Dekat sini saya tunjuk antara catalyst atau mangkin yang sangat popular, yang selalu digunakan, yang awak akan jumpa lepas ni dalam topik-topik yang seterusnya. Yang pertama adalah vanadium 5 oksida. Okay, vanadium 5 oksida ni digunakan dalam proses sentuh. Okey, proses sentuh. Proses sentuh, kalau tak silap saya, digunakan dalam penghasilan hidroklorik sulfuric acid. Okey, asid sulfur. Kemudian kita ada besi dalam proses haba. Dan kita ada nikel dalam proses penghidrogenan alkena. Okay, nikel ini awak akan belajar dalam tingkatan 5 dalam topik karbon. Okay, hidrokarbon. Saya dah terang dekat awak pasal hidrokarbon sedikit kan. Okay, jadi akan ada beberapa proses yang akan menggunakan nikel untuk penghidrogenan alkena. Dan yang terakhir adalah
platinum dalam proses Ostwald. Okey, Ostwald. Okay, tugas awak sekarang, okey ni kita sambil-sambil bagi tugas Tugas awak sekarang, saya nak awak cari proses sentuh, proses haba dan proses Ostwald ni apa dia. Okey, apa dia ketiga-tiga proses ni, dan tolong postkan awak punya jawapan pada Padlet masing-masing. Jadi Padlet yang saya dah bagi link tu, awak buat sebagaimana yang saya dah bagi arahan dan awak letak jawapan untuk ketiga-tiga proses. Okey? Akan ada due date, nanti saya akan bagi tahu. Next, kita tengok. Okay, tadi saya cakap apa? Saya akan terangkan awak unsur-unsur peralihan ni istimewa di dalam membentuk ion atau sebatian berwarna. Okay, here dia. Unsur-unsur peralihan mempunyai ion berwarna. Fe2+. Fe ni apa? Ferrum. Ferrum ni apa? Besi. Okey, besi. Ferrum 2+, warna dia adalah hijau. Kalau ferrum 3+, warna dia adalah perak. Kalau chromium 3+, warna dia hijau. Manganese 2+, warna dia merah jambu. Ni perempuan suka ni. Yang kita ada copper 2+, warna dia biru. Sebab kita tak ada dalam makmal dan kelas kita adalah kelas tanpa dinding, jadi terbatallah niat saya untuk menunjukkan awak warna-warna ini. Okay, kita sebenarnya saya nak tunjukkan awak warna-warna bahan-bahan ni, tapi tak dapat. Saya nak buat dalam slide pun saya terlupa tu. Jadi, it's okay. Cukup untuk awak tahu warna-warna ni. Dan untuk lebih jelas, awak boleh je Google. Okay, Google warna-warna dia, awak akan nampak. Unsur-unsur peralihan ni sangat cantik sebab dia pelbagai warna. Saya suka tengok. Unsur peralihan ni istimewa. Okay, next. Unsur-unsur peralihan menunjukkan pelbagai keadaan pengoksidaan. Okay, kita tengok kat sini. Ferrum ada 2+, ada 3+. Okay, kenapa dia ada 2? Dia ada ionization yang berbeza. Okay, inilah sebab dia ada pelbagai keadaan pengoksidaan. Ini yang menunjukkan dia special. Kalau contoh kita ada Na+. Kalau Cl-. Kalau kita ada kalsium, Ca2+. Nombor dia yang ke atas tu konsisten. Tetapi untuk unsur peralihan, dia boleh ada 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ini yang popular digunakan. Saya tak bagi yang lain lah, saya bagi yang popular je. Kita ada ferrum. Ferrum selalunya 2+ dengan 3+. Kalau copper, kita ada plus dengan 2+. Kalau manganese ni extra sikit. Dia ada 2+, 4+, 6+, and 7+. Setiap plus-plus ni akan menjadikan dia berbeza. Okay? Dia menjadi berbeza keadaan dia. Kegunaan dia juga berbeza. Itu saja untuk kali ini. Okey, jadi tugas awak tadi adalah untuk mengenal pasti proses-proses sentuh, proses haba and proses Ostwald ini apa dan berikan jawapan pada ruangan Padlet masing-masing. Okey, bawah nama awak masing-masing untuk awak letak apa dia jawapan-jawapan untuk soalan tu. Okey, itu saja untuk unsur-unsur peralihan dan itu saja untuk jadual berkala unsur tahap habis topik 4. Alright, kita akan buat lepas ni, kita akan buat kelas untuk jawab beberapa soalan yang berdasarkan unsur-unsur peralihan. Dan saya akan petik daripada soalan-soalan pasil dan soalan-soalan percubaan. Jadi itu saja daripada saya. Sebarang persoalan boleh directly komen dekat bawah, dekat bahagian ruangan komen. Saya akan baca dan saya akan komen dekat awak. Dan kalau tak nak letakkan ruangan komen, awak boleh terus directly PM saya dekat WhatsApp atau Telegram untuk sebarang penjelasan. Jangan takut, saya tak makan orang. Jadi, tanya saja soalan. Kalau awak tak nak tanya dekat situ, awak nak tanya dekat Padlet awak pun boleh, tak masalah. Kita dah ada banyak platform untuk awak bertanya. Yang penting awak bertanya sahaja. Okay, itu saja daripada saya. Seandainya ada persoalan, teruskan bertanya dan stay safe,
stay healthy, stay at home. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.